Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tambahkan iman kerohanian kami. Ketika kami diperhadapkan pada sebuah realita akan segala situasi yang terjadi. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau beserta dengan kami. Kami bersyukur Bapa melalui puji-pujian kami boleh beroleh kekuatan. Melalui puji-pujian kami boleh memuji memuliakan Engkau. Bapa, pada saat ini juga kami rindu firman Tuhan berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap kami yang hadir pada sore hari ini tidak ada satu orang pun yang pulang secara sia-sia. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu jamah hati dan pikiran kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang memenuhi segala pemahaman kami. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menaati, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong kedua hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 大家请坐。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. 祝所有的弟兄姐妹大家平安。 Senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 很高兴能够一起来敬拜上帝。 Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita mendengar segala situasi yang terjadi akhir-akhir ini. 我相信，当我们听到最近所发生的事情， Kita juga berpikir untuk melangkah, untuk memulai sesuatu yang baru. 我们也在想要开始新的步伐。 Mungkin saja kita merencanakan untuk memulai sebuah usaha yang baru. 可能我们也想要开始一个新的事业， Tetapi kondisi yang kita dengar dan kita alami sepertinya menghalangi kita untuk melangkah. 但是我们所听所经历的似乎拦阻了我们的脚步。 Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang demikian? 在这样的情况当中，我们该做什么呢？ Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan adalah tiada yang mustahil bagi Kristus. 我们所要思考的主题是对基督没有难成的事。 Ini ada sebuah perjalanan pemulihan di pantai Tiberias. 这是在提比利亚湖边的一个回复的路程。 Dan saya rindu apa yang kita dengarkan pada sore hari ini. 我希望今天下午弟兄姐妹所听到的话， Allah Roh Kudus yang akan memimpin pribadi lepas pribadi. 圣灵自己来带领我们每个自己， Sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan ini sesuai dengan situasi kondisi yang sedang kita alami. 好让我们可以按照我们正在面对的处境来了解神的话。 Mari kita melihat Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. 我们一起来看约翰福音21章1到14节。 Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau.
Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. 神的话语就读到这里。 Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 21 ini, 如果我们读约翰福音这21章， sekilas kita melihat cerita yang ada, peristiwa yang ada itu begitu sederhana adanya. 看起来里面的事件好像很简单。 Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. 耶稣在提比利亚湖边向门徒显现， Yang mana waktu itu murid-murid sudah kembali menjadi nelayan. 那个时候门徒已经回去做渔夫， Namun di balik kesederhanaan di dalam peristiwa ini, 但是在这个简单的事件的背后， tersembunyi sebuah kebenaran rohani yang sangat-sangat mendalam. 隐藏着非常深奥的属灵真理， Kebenaran-kebenaran rohani yang sangat memberkati kita. 也就是非常祝福我们的属灵真理。 Bapak Ibu Saudara, ini adalah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kali setelah dia bangkit dari kematiannya. 这是耶稣基督从死里复活第3次的显现。 Mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri sampai 3 kali kepada 为什 murid-muridnya? 么耶稣必须向门徒显现3次呢？ Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung saja naik ke surga? 为什么耶稣没有马上升天去呢？ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan naik ke surga 主耶稣没有马上升天， sebelum dia meyakinkan murid-muridnya akan kebangkitan dia 是因为他要他的门徒相信他的复 dan 活， mengharapkan murid-muridnya melanjutkan misi kerajaan Allah di dalam dunia ini. 他希望他的门徒能够延续他在世界上的天国的使命。 Jika penampakan pertama, penampakan kedua belum meluluhkan hati daripada murid-muridnya, 第一次和第二次的显现没有使他的门徒明白， dan dibuktikan dengan murid-murid akhirnya kembali menjadi penjala ikan. 所以他的门徒还是回去做渔夫。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 主所爱的兄弟姐妹， Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri ketiga kali di Danau Tiberias pada mereka, 当主耶稣在提比利亚海向门徒显现第 ini 3次的时 memberitahu 候， kepada kita bahwa pemulihan rohani membutuhkan waktu. 这告诉我们属灵上的回复有需要时间， Pemulihan itu butuh kesabaran. 回复需要耐心， Pemulihan itu butuh perjumpaan secara pribadi. 回复需要我们个人与主相遇。 Bapak Ibu Saudara, kita tahu ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-murid tercerai-berai, mereka begitu takut dan gelisah. 我们知道，当耶稣被抓、被钉十字架的时候，他的门徒都四散了。 Tuhan Yesus sudah menampakkan diri pertama dan kedua kali kepada mereka. 主耶稣已经向他们显现2次， Tetapi perhatikanlah mereka kembali menjadi penjala ikan dan kembali ke Danau Tiberias. 但他们却回去做渔夫，回到提比利亚湖。 Tempat di mana Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia. 那就是起初耶稣呼召他们得人如得鱼的地方。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，
Bukankah ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya? 这岂不是也常常发生在我们信主的人身上 Ketika 吗？ kita sudah menjadi orang Kristen, 当我们信主之后， bukan berarti semuanya berjalan dengan baik dan lancar. 那不表示我们会一帆风顺。 Kadangkala kita diperhadapkan pada masa-masa yang sulit. 有时候我们会面对艰难的时刻， Bukan tidak mungkin kita juga berpikir untuk kembali kepada kehidupan yang lama. 我们有可能也很想回去过去的生 Kita juga 活， berpikir untuk percaya kepercayaan yang 我 lama. 们可能要回去过去的旧信仰 Di。dalam pelayanan ketika kita disakiti, kita berpikir, udahlah aku meninggalkan pelayanan, aku menikmati kehidupan saya sebagai jemaat biasa-biasa saja. 在侍奉的时候，我们可能被伤害，然后我们就想要回去当一个平信徒就 Kita 好了。 berusaha untuk kembali kepada zona nyaman kita. 我们又回到我们的这个安全区， Bahkan kita siap mengorbankan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们甚至要放弃上帝对我们的呼召。 Pada suatu hari ada seorang yang percaya pada Tuhan sedang bermimpi. 有一天呢，一个信主的人正在做梦， Ini adalah sebuah ilustrasi yang klasik. 这是一个古典典型的 Orang yang 故 percaya 事。 ini bermimpi berjalan di tepi pantai bersama dengan Tuhan Yesus. 他的梦就是正在海边与耶稣同行。 Ketika mereka sedang berjalan, orang percaya melihat ke belakang ada dua pasang tapak kaki sedang berjalan. 当这位信主的人往后看的时候，他有看到两双的脚印。 Namun ketika dia diperhadapkan kesulitan yang luar biasa, 但是当他面对艰难的时刻， dia melihat ke belakang tinggal satu pasang kaki 他往 saja. 后看的时候只看到一双的脚迹， Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, 然后他就问上帝 Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku pada saat aku membutuhkanmu? 主啊，你为什么在我最需要你的时候离开我呢？ Dan pada saat itu Tuhan Yesus menjawab, 那个时候耶稣回答 Anakku, saya tidak meninggalkanmu. 我的孩子，我没有放弃你。 Pada saat engkau melihat jejak kaki yang tinggal satu pasang, 当你看到一双的足迹、 itu adalah 脚印， jejak kaki saya sedang menggendongmu. 那是我的脚印，我正在抱着你。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kita selalu berpikir pada saat kita diperhadapkan pada kesulitan seakan-akan Tuhan meninggalkan 很 kita. 多时候我们以为，在我们面对很大的困难的时候，上帝离我们而去。 Inilah kondisi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. 这就是耶稣的门徒当时所面对的。 Mereka merasa sudah ditinggalkan oleh guru mereka. 他们以为被他们的老师 Mereka 所遗弃， merasa sudah sendirian. 他们以为自己已经孤单了， Mereka merasa gagal di dalam kehidupan 他们 mereka. 以为已经失败了， Mereka merasa sudah kehilangan arah 他 hidup. 们以为已经失去了方向。 Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. 但是请注意，我们刚才所读的经文， Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. 其实耶稣并没有离弃他们。 Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. 同样的，发生在我们的生命里头。 Sesungguhnya Tuhan sedang melihat kita. 其实上帝正在看我们， Dan Tuhan tidak pernah berhenti melihat kita. 上帝从来没有停止看我们。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pemulihan murid-murid waktu itu tidak terjadi secara instan. 当时门徒的回复过程并没有那种马上发生， Tuhan sedang melihat perjuangan mereka. 上帝正在看他们的奋斗。 Yesus sendiri harus bersabar sampai 3 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. 耶稣必须忍耐，等到3次向他们 Ini 显现。 menjadi sebuah pembelajaran rohani bagi kita. 这成为我们属灵的学习。 Bahwa memulihkan rohani seseorang butuh kesabaran. 一个人的灵命的回复需要忍耐等候， Sama seperti Tuhan juga yang memulihkan, yang sabar memulihkan kerohanian 就 kita. 好像耶稣如此忍耐等候我们的回复。 Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ada 3 kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. 让我们一起来看3点真理将祝福我们。 Yang pertama, 第一， Kristus hadir saat kita merasa gagal.
基督在我们感到失败的时候与我们同在。 Firman Tuhan berkata malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 主的话告诉我们，那天晚上他们抓不到什么鱼。 Sesungguhnya murid-murid sudah bekerja semalam suntuk. 其实他们已经整夜打工， Mereka sudah berusaha sekuat tenaga. 他们已经尽力而为。 Ingat, mereka sebelumnya adalah nelayan-nelayan yang profesional. 请记得，他们过去已经是专业的渔夫， Tetapi mereka pulang dengan tangan kosong. 但是他们却空手而回， Jala mereka juga kosong. 他们的网也是空的。 Bukan tidak mungkin hati mereka sedang hancur. Mereka sedang putus asa. 可能他们的内心也感到破碎，感到绝望。 Mereka yang pernah menyaksikan mujizat daripada Tuhan Yesus. 他们曾经经历耶稣的神迹， Mereka yang pernah mendengar perkataan Tuhan Yesus, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. 他们曾经听耶稣说：“你们来跟随我吧，我要使你们得人如得鱼 Dan 一 pada 样。 saat itu jala itu kosong. ”那个时候网是空的。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐 Tuhan 妹， Yesus hadir di tepi pantai menyaksikan apa yang murid-murid alami. 主耶稣临到海边去看他的门徒所经历的。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan mengizinkan apa yang dialami oleh murid-murid, yaitu jala yang kosong. 主耶稣容许他的门徒经历所谓的网没有鱼， Bukan karena Tuhan telah meninggalkan mereka. 那并不是因为主已经离弃他们， Tetapi sesungguhnya Tuhan hendak memberitahu mereka dan memberitahu kita sekalian 事实上，主要告诉他们，也要告诉我们， bahwa tanpa Kristus kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. 没有基督，我们不能做什么。 Ayat keempat memberitahu kepada 第 kita 4节告诉我们， ketika hari mulai siang, 天将亮的时候， Yesus berdiri di pantai. 耶稣站在岸上， Murid-murid tidak melihat 门 Yesus, 徒却不知道是耶稣， tetapi Yesus melihat mereka. 可是耶稣却看了他们。 Tuhan Yesus, murid-murid tidak mencari Tuhan Yesus, 门徒没有寻找耶稣， tetapi Tuhan Yesuslah yang mencari 是 mereka. 主耶稣去找他们。 Ini membuktikan tentang kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. 这证明了耶稣基督的爱。 Tuhan Yesus datang mencari murid-murid bukan pada saat murid-murid berhasil dan sukses. 主耶稣不是在门徒成功的时候来找他们， Tuhan Yesus justru datang kepada murid-murid pada saat mereka gagal total. 主耶稣正是在门徒完全失败的时候来找他们。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Saat 妹， murid-murid mengalami kekecewaan. 当门徒感到失望， Saat murid-murid kehilangan arah. 当他们失去方向， Pada saat murid-murid butuh kekuatan dan penghiburan. 当他们有需要力量和安慰的时候， Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah 主耶 mereka. 稣临到他们中间。 Ada sebuah kesaksian tentang Thomas Alva Edison. 有一个有关托马斯爱迪生的见 Dia 证， yang menciptakan lampu pijar atau menemukan lampu pijar. 是他发明白炽灯的。 Pada suatu hari seorang wartawan wawancara kepada dia. 有一天，有一个记者访问他， Pak Edison, bagaimana perasaan Anda setelah gagal 10.000 kali? 他对他说什么呢？他说爱迪生先生，你失败1万多次，你的感受怎么样？ Edison menjawab, 他回答什么呢？ saya tidak gagal 10.000 kali. 他说我并没有失败1万次， Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. 我只是发现1万次不成功的方法。 Akhirnya lampu pijar ditemukan dan menerangi dunia. 后来白炽灯被发明，然后照亮世界。 Bapak Ibu Saudara, semalam suntuk murid-murid tidak berhasil menangkap ikan. 弟兄姐妹，门徒已经整夜捕不到鱼， Bagi murid-murid ini adalah sebuah kegagalan. 对门徒来说，这是一场失败。 Tetapi sesungguhnya bagi Tuhan Yesus ada maksud dan rencana yang indah di dalamnya.
但是在耶稣的眼光里，却有他自己的美意在里面。 Tuhan mempersiapkan perjumpaan yang besar bagi mereka. 主为他们预备一个特别的相遇。 Kadangkala kita melihat itu sebuah kegagalan. 有时候我们看那个是一种失败， Tetapi Tuhan sesungguhnya melihat proses. 但上帝却看重我们的过程。 Kadangkala kita hanya fokus kepada jala yang kosong. 有时候我们专注在空的王， Tetapi bagi Tuhan, dia sedang memulihkan hati. 但其实神正在回复我们的心。 Inilah sebuah kebenaran yang pertama. 这就是第一点的真理。 Tiada yang mustahil bagi Kristus. 对基督没有难成的事， Ia hadir bahkan sebelum kita menyadari kehadirannya. 他在我们还没有发觉到他临在的时候，他已经临在了。 Tuhan tidak menunggu kita sempurna terlebih dahulu. Dia datang kepada kita. 主并没有等到我们完全才来寻找我们， Ini sesuatu yang indah. 这是何等美妙的事情！ Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Tuhan justru hadir pada saat kita kosong. 主耶稣正是在我们空虚的时候 Pada 来找 saat 我 kita 们， gagal. 在我们失败的时候来找 Pada 我们， saat kita tidak tahu arah. 在我们没有方向的时候来找我们。 Mungkin pada saat ini juga Anda diperhadapkan pada malam yang panjang. 这时候可能你也正在面对漫长的黑夜， Ada begitu banyaknya kegagalan yang sedang Anda hadapi. 可能你面对了许多的失败， Ada mungkin sakit penyakit yang sedang Anda idap. 你可能正在生病， Mungkin juga ada konflik di tengah-tengah keluarga. 或者在家庭当中有这个冲突， Atau juga mungkin ada keraguan iman 或者 kerohanian. 我们的信心有这个迷惑， Engkau merasa Tuhan mengapa diam-diam saja. 你可能觉得为什么上帝保持沉默呢？ Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita. 但是神的话语告诉我们， Tuhan Yesus sedang berdiri di pantai. 主耶稣正站在海边， Dia melihat, 他正看着， dia tahu apa yang terjadi, 他知道发生什么， dia tidak pergi. 他没有离开。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 所以呢，弟兄姐妹， Situasi, kondisi yang bagaimanapun yang sedang Anda hadapi. 不管你正在面对任何情况， Jangan berpikir kehadiran daripada Allah melalui perasaanmu. 你不要凭着你的感受来这个判断神的同在， Tetapi percayalah akan janji daripada Tuhan yang tidak akan meninggalkan 你 kita. 要相信上帝的应许，他永不离开我们。 Kristus hadir di tengah-tengah kesia-siaan kita 主耶稣在我们徒劳无益的时候与我们同在， dan mengubah yang mustahil menurut logika manusia. 而且他会改变按照我们逻辑不可能的事情。 Ini poin yang pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua. 第二点， Ketaatan kepada Kristus membuka jalan mujizat. 对基督的顺服开启神迹的门。 Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. 耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来，因为鱼甚多。 Saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? 那个时候，耶稣就问他们：“孩子们，你们有食物吃吗 Jawab mereka tidak ada.？” 他们回答：“没有。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Numpang tanya. 请问， Sebenarnya Tuhan Yesus tahu tidak bahwa mereka tidak ada lauk pauk? 耶稣知道他们没有食物吗？ Tuhan Yesus tahu tidak bahwa mereka tidak mendapatkan ikan? 耶稣知道他们捕不到鱼吗？ Jawabannya 100% Tuhan Yesus tahu. 其答案100%耶稣晓得。 Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, 但是我们的问题是， Tuhan Yesus yang tahu bahwa murid-murid tidak ada lauk pauk, tidak ada persediaan ikan yang mereka tangkap. 耶稣原本知道他们没有食物，也抓不到鱼。 Untuk apa Tuhan Yesus bertanya lagi kepada mereka? 耶稣为何还要如此问他们呢？ Bapak Ibu Saudara dikasih 亲 Tuhan. 爱的弟兄姐 Di 妹， dalam kehidupan kita orang percaya, 在我们信主的人的生活里面， Tuhan Yesus juga tahu segala kekurangan engkau.
主耶稣知道你一切的不足， Tuhan Yesus juga tahu segala kelemahan kita. 主也知道我们的软弱。 Dan ketika kita berani menyatakannya kepada Tuhan, 当我们敢于向主敞 itu 开， menunjukkan sebuah kerendahan hati kita di hadapan 那 Allah. 表示我们的谦卑。 Ketika kita berani menyingkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, 当我们敢于向主倾诉我们的内心， itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. 那就是主所喜悦的。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Setelah mereka mengakui kekosongan mereka, 当他们承认自己的空虚， Tuhan Yesus memberikan mereka perintah 主耶稣给他们命令， untuk melakukan sesuatu seperti biasanya nelayan melakukan. 就是要他们去做一般渔夫所做的 Yaitu 事， tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu. 就是要把网撒在船的右边。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Alkitab mengatakan hari sudah mulai siang. 圣经告诉我们，天快亮的时候， Itu bukan waktu yang tepat untuk menjala ikan. 那不是捕鱼的时候， Itu bukan waktu yang cocok untuk menangkap ikan. 那根本不适合捕鱼。 Tetapi justru di waktu yang tidak tepat itulah murid-murid taat kepada perkataan Tuhan. 但是正是在不适合捕鱼的时候，门徒顺服了耶 Dan 稣。 ketika mereka menjala 当 ikan, 他们撒网的时候， jala mereka dipenuhi oleh 他 ikan. 们满网都是鱼。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Kondisi seperti sekarang ini bagi sebagian orang tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu. 目前的情况对大部分的人来说是不可能做一些事。 Untuk memulai sebuah karir ataupun berbisnis-bisnis yang baru, mungkin menurut Anda ini belum waktunya. 要开始一个新的生涯，要开始新的事业，可能不是时候。 Mungkin Anda juga ragu-ragu apakah Anda siap untuk melangkah berinvestasi tertentu. 可能你也感到非常的困惑，不知道该往哪方面去投资。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu kepada 但是 kita, 今天主的话语告诉我们， bukan situasi kondisi yang menentukan hasil, 不是我们的环境情况来决定它的成果， tetapi ketaatan kita pada firman Tuhan itu yang menentukan hasil. 是我们对主话语的顺服决定我们的成果。 Oleh sebab itu di dalam situasi kondisi Anda yang bagaimanapun, 所以，不管你正在面对任何的情况， belajarlah diam di hadapan 我 Tuhan, 们要学习安静在主面 mencari 前， kehendak Tuhan, 寻求他的旨意， mendengar suara 聆 Tuhan, 听他的声音， dan menaati firman 顺 Tuhan. 服他的话语。 Dalam bahasa Mandarin, krisis itu 危机。在中文里面呢 ，crisis 就是危机。 Tetapi seringkali kita bisa melihat di tengah-tengah krisis yang ada, banyak orang justru di tengah krisis mendapat peluang-peluang bisnis yang ada. 但是很多人正是在这危机当中找到这个很多的机会。 Saya waktu di Pekanbaru, 我在北干巴卢的时 saya 候， menjumpai seorang pengusaha 我见到一个商人， justru sukses pada tahun 1998. 他正是在1998年成功， Pada saat terjadi kerusuhan yang luar biasa, 就是当那个时候发生大 kondisi 暴乱的时候， ekonomi yang luar biasa tidak stabil. 经济非常不稳定。 Tetapi pengusaha itu justru di tahun 98 itulah dia mendapat mungkin penghasilan atau laba yang cukup besar. 他正是在这样的动荡不安的时候呢，赚了很多的钱 Saya bocor rahasia sedikit. 我就偷偷的告诉你们， Ya, mama mertua saya dan istri saya itu jual karipok. 我的岳母是卖那个 curry pop 的 Mohon maaf, ini bukan promosi. 对不起，这不是打广告。 Tetapi pada saat COVID, 但是在新冠肺炎的时候， situasi kondisi waktu itu tidak leluasa untuk bagaimana makan di dalam rumah makan. 那个时候呢不方便到餐厅去用 Yang 餐。 mana mertua saya dulunya jual mie pangsit. 我的岳母也是有卖那个云吞面 Tetapi oleh karena kondisi yang ada, ambil alih fokus jual karipok. 因着这样的情况呢，他就放下云吞面，专去卖那个 Tetapi curry pop。 selama 2 tahun COVID itu, 就是在
新冠肺炎的2年之 Justru 间 penjualan karipok itu berlipat ganda penghasilannya. 他的那个 Karipop 非常的畅销， Sehingga memungkinkan kami untuk menyekolahkan juga anak kami ke Singapura. 这使我们能够给孩子到新加坡去读书。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Di 妹， tengah krisis 在危机当中 tetap ada peluang. 有机会， 在危险当中有机会. di tengah krisis ada peluang。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Kalau 妹， orang dunia ini saja punya pemahaman yang demikian, 如果世人有这样的看见， apalagi kita orang yang percaya pada Tuhan. 更何况是我们信主的 Firman 人呢？ Tuhan hari ini memberitahu kepada kita sebuah realita. 今天主的话语告诉我们一个现实： Siang hari bukan waktunya untuk menjala ikan. 白天不是捕鱼的时候， Siang hari bukan waktunya untuk menangkap ikan. 白天不是抓鱼的时候。 Tetapi ketika murid-murid taat pada perkataan Tuhan, 但是当门徒顺服耶稣的话， mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. 他们得到了自己所要的。 Ketaatan mereka membuat mereka memperoleh berkat yang daripada Tuhan. 他们的顺服换取了上帝的祝福。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Situasi negara kita bagaimanapun nantinya, 不管我们的国家情况局势如何， tetap andalkan Tuhan. 我们要依靠上帝， Karena Tuhan yang kita sembah 因为我们所敬拜的上帝 adalah Tuhan yang melampaui situasi dan kondisi. 是超越任何情况环境的上帝。 Amin? 阿门， Amin? 阿门。 Ini poin pertama. 这是 Poin 第二 pertama. 点。 Kemudian yang kedua, 第二点， tadi tentang ketaatan. Ya Bapak Ibu 刚才 Saudara. 关于顺服， Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. 亲爱的弟 Di 兄 dalam 姐妹， Alkitab juga menceritakan tentang kisah Naaman. 圣经里面有记载关于乃曼的故事。 Naaman adalah seorang panglima besar. 乃曼是一个大元帅， Dia menderita kusta. 他患了麻风病。 Ketika dia datang ke Nabi Elisa 当他来找以利沙先知 untuk 的时候， mendapatkan kesembuhan, 就是要求医治。 Elisa menyuruh dia pergi mandi ke sungai Yordan. 以利沙要他去约旦河。 Mulanya Naaman tidak bisa terima. 乃曼开始的时候接受不 Dia 了， berpikir Elisa akan keluar menjumpai dia 他以为以利沙先知会 dengan 出来 berbagai 见他， cara untuk menyembuhkan dia. 用各种的办法来医治他。 Tapi justru pada waktu itu Elisa tidak menjumpai 但 dia. 是那个时候，以利沙没有出来迎见 Hanya 他， menyuruh orang beritahu pergi mandi ke 只 sungai 是请一 Yordan. 个仆人要他去约旦河 Wah, 沐 mungkin 浴。 Naaman dengan gengsinya dia marah 那 sekali. 个时候，乃曼可能因着面子，他感到 Seakan-akan 生 dia 气 tidak，mau taat kepada perkataan Nabi 他 Elisa. 似乎不要顺服以利沙先知的 Tetapi 话。 oleh karena prajuritnya mengatakan cobalah. 但是因为他有一个士兵要叫他试试看吧， Dan akhirnya ketika dia mencobai, 后来他试试看， penyakit kustanya disembuhkan. 他的麻风病就得医治了。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹， Masalah terbesar dari Naaman sesungguhnya bukan penyakit kustanya. 乃曼最大的问题不是他的麻风病， Masalah terbesarnya adalah dia sulit untuk taat. 他最大的问题就是难以顺服。 Masalah murid-murid sesungguhnya pada waktu itu bukan pada tidak adanya ikan. 门徒当时的问题不是没有鱼的问 Tetapi 题， apakah mereka masih mempercayai perkataan Tuhan. 而是关于他们是否仍然相信耶稣的话。 Banyak mujizat tertahan bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukannya. 很多的时候，神迹没有发生，并不是耶稣没有行神迹的 Tetapi 能力， oleh karena kita tidak mau taat kepadanya. 而是因为我们不愿意顺服他。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Mungkin pada saat ini kita juga diperhadapkan pada situasi-situasi tertentu. 可能我们正在一些的情况， Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 神的话语告诉我们，在主没有难成的事。 Belajarlah untuk taat mengerti firman-Nya. 让我们学习顺服神的话语， Melangkah sesuai dengan kehendak-Nya. 按照他的旨意来行走。 Ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah,
当施洗约翰讲道的时候， Dia berkhotbah di padang gurun yang sunyi sepi. 他在安静的旷野讲道。 Namun di saat dia taat pada Allah, 可是当他顺服上帝的时候， menjadikan padang gurun ramai untuk orang-orang yang dipertobatkan. 他使旷野成为人悔改的地方。 Indonesia hari ini tidak mudah. 印尼的情况目前不容易， Bisnis, pekerjaan, pelayanan banyak yang merasa ini bukan waktunya. 事业、工作，很多人都认为这不是时候。 Namun jika Tuhan berfirman, tebarkanlah, 但是如果上帝说话要撒网， maka tebarkanlah. 那你就要撒网， Jangan takut dengan kegagalan sebelumnya. 不要害怕曾经的失败。 Ketaatan yang kecil di luar logika kita sesungguhnya sedang membiarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. 我们在逻辑上的害怕，其实拦阻了上帝在我们生命中的工作。 Poin yang terakhir, 最后一点， Kristus menyediakan dan memulihkan. 基督预备与回复。 Ayat 9-14 memberitahu pada kita, 第9到第14节告诉我们， ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼有饼。西门彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼，共153条。鱼虽这样多，网却没有破。 Ini adalah puncak daripada cerita perikop firman Tuhan ini. 这就是这段经文的顶峰。 Ketika mereka sampai di darat, 当他们到了岸的时候， mereka melihat di atas api arang ada ikan dan roti di atasnya. 他们看炭火上面已经有饼有鱼， Ikan dan roti itu bukan hasil tangkapan murid-murid. 饼和鱼不是属于门徒的， Tetapi Tuhan Yesuslah yang menyediakan bagi 是 murid-murid. 主耶稣自己为门徒预备的。 Sekalipun waktu itu ikan sudah tersedia, 虽然那个时候已经有鱼了， Tuhan Yesus tetap mengharapkan bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap itu. 耶稣还是要门徒带来他们所捕的几条 Bapak 鱼 Ibu。 Saudara bisa mengerti apa makna rohani di balik itu semua. 你们能够明白属灵的意义吗？ Sekalipun Tuhan Yesus sanggup menyediakan roti dan ikan yang banyak untuk semua murid-muridnya. 即使耶稣能够预备这些鱼和饼给所有的门徒， Tapi firman Tuhan memberitahu pada kita ketika Tuhan Yesus menyediakan roti dan ikan. 但是神的话语告诉我们，当主耶稣为他们预备饼和鱼的时候， Dia memberitahu pada murid-muridnya, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. 他对门徒说：“把你们所捕到的鱼拿几条过来。 Pelajaran rohani apa yang kita peroleh? ”我们可以学到什么属灵的功课呢？ Bapak Ibu Saudara, bisa弟兄姐妹。 mengerti pertanyaan saya? 明白我的问题吗？ Tuhan Yesus sesungguhnya bisa nggak menyediakan ikan yang banyak untuk murid-muridnya makan tanpa hasil tangkapan murid-murid? Bisa tidak? 主耶稣能否靠他自己预备鱼给门徒，不需要他们去捕鱼， Bisa tidak? 能吗？ Jelas bisa. 当然能。 Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-murid bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu? 为什么主耶稣要门徒拿几条鱼过来呢？ Tuhan Yesus menghargai segala jerih lelah mereka. 主耶稣珍惜、尊重他们的劳 Tuhan 碌。 Yesus tidak membuang hasil ketaatan mereka. 耶稣没有抛弃 Tuhan 他 Yesus 们的劳碌， menghargai ketaatan mereka. 主耶稣尊重他们的 Dan 顺服 Tuhan Yesus mengelolanya untuk memperlengkapi mereka. 啊！主耶稣也以这些来补足他们。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ada bagian yang Tuhan kerjakan. 有一些的部分主会做工， Di masa-masa yang sulit Tuhan juga mengharapkan engkau dan saya melakukannya. 在艰难时刻，神也要我们做一些事情。 Dan segala jerih lelah kita tidak akan sia-sia. 我们所做的不会徒劳无益。 Tuhan menghargai segala jerih lelah. 主尊重我们的劳碌。 Dan yang menakjubkan adalah 更加的惊喜的是什么呢？ firman Tuhan mengatakan jala itu tidak koyak.
神的话告诉我们，网却没有破啊， Mengapa ini perlu ditulis? 为什么必须把这样的话记载下来呢？ Karena menurut pada umumnya ada begitu banyaknya ikan yang besar-besar 153 ekor banyaknya, seharusnya jala harusnya koyak. 因为一般上呢，如果捕到这个153条大鱼呢，网肯定会破掉。 Tetapi firman Tuhan katakan jala itu tidak koyak. 但是神的话语告诉我们，网没有破。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Di 妹， dalam pelayanan Tuhan, 在服侍神的道路中， berkat yang berlimpah tidak akan merusak apa yang sudah kita miliki. 丰富的恩典不会破坏我们所拥有 Jala 的。 yang biasa dipakai para nelayan, 那些渔夫平常使用的网， seharusnya koyak. 一般上都会破掉。 Tetapi jala dalam mujizat Tuhan tetap utuh adanya. 但是在神机里面，渔网没有破。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih 亲 Tuhan. 爱的弟兄姐妹， Berkat dari Allah tidak pernah datang untuk menghancurkan hidup kita, 神的祝福从不使人败坏， tetapi untuk memuliakan namanya dan memberkati sesama. 乃是为了荣耀他的名，成为别人的祝福。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Perhatikanlah apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya waktu itu. 请注意耶稣当时给门徒所做的。 Mereka sudah meninggalkan panggilan Tuhan. 他们已经离开了他们的呼召， Dan di antara mereka ada seorang murid bernama Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, bahkan bersumpah tidak mengenal Tuhan Yesus. 他们其中一个是彼得，曾经3次否认主耶稣，甚至发誓不认识主耶稣。 Alkitab mengatakan bukan saja Tuhan Yesus menyiapkan sarapan bagi mereka, 圣经告诉我们，耶稣不只是为他们预备早餐 Tuhan Yesus juga menghidangkan di depan mereka. 耶稣甚至摆在他们的面前。 Anda mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi 你们明 murid-murid? 白耶稣所做的吗？ Anda mengerti bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi 你 murid-murid? 们明白耶稣何等的爱他们吗？ Murid-muridnya tidak layak untuk 他的 dikasih, 门徒不配被爱， tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi, 但是主耶稣何等的爱他们。 mengetahui kelemahan mereka, 主耶稣知道他们的软弱， mengetahui keletihan 知道 mereka, 他们的疲累， menyediakan sarapan bagi 为他 mereka, 们预备早餐， menghidangkan di depan. 而且摆在他们的眼前。 Inilah Tuhan kita Yesus 这 Kristus. 就是我们的主耶稣基 Dia 督， mengetahui segala keadaan 他 kita. 知道我们的情况。 Mungkin selama ini engkau juga sempat berpikir meninggalkan Tuhan. 可能你曾经想过要离开上 Mungkin 帝， engkau juga pernah kecewa kepada Tuhan. 可能你曾经失望， Tapi Tuhan tidak mengecewakan. 但是主从来不会使我们 Engkau 绝望。 mungkin pernah berpikir meninggalkan Tuhan. 可能你曾经想要离开上帝， Tetapi Tuhan sama sekali berpikir untuk meninggalkan 但是 Tuhan. 主从来没有想过要离 Dia 开你。 sedang melihat segala keadaan. 他正在看我们的情况， Dia mengetahui keadaan. 他晓得一切， Dia siap membantu. 他要帮助 Dia 我们， menyiapkan segala sesuatu yang kamu butuhkan. 他为我们预备所 Dia 需要的， menghidangkan di depan. 而且摆在我们的面 Dia 前。 begitu mengasihi. 他何等爱我们！ Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 因此呢，弟兄姐妹， terimalah kasih daripada Tuhan. 你们要接受主的爱， Hargailah kasih daripada Tuhan. 要珍惜他的 Tuhan 爱。 Yesus telah mati di atas 主 kayu 耶 salib. 稣已经死在石架上， Darah dan tubuhnya dikorbankan bagi engkau dan 他 saya. 的身体宝血已经为我们舍了， Menyucikan segala dosa dan 他洗 kesalahan. 净了我们的罪恶， Dia mau engkau menerima kasih. 他要你接受他的爱。 Ketika engkau bertemu dengan Tuhan. 当你与主相见的 Kalau 时候， Anda tetap tidak mau percaya pada 如果 Tuhan, 你仍然不信他， Tuhan mungkin akan bertanya pada engkau. 主会问你： Nyawaku sudah kuberikan bagimu. 我的生命已经为你摆 Kamu 上， mau minta apa lagi supaya engkau tahu aku begitu mengasihimu? 你还要我怎么做，你才能够晓得我爱你？ Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Bagi 妹， kita yang percaya kepada 对我 Tuhan. 们信主的人， Kalau hari ini Anda menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. 如果今天你是一个普通的信徒 Firman Tuhan hari ini juga memanggil engkau kembali melayani Tuhan. 神的话提醒他呼召你回来服侍他。 Mungkin engkau juga pernah kecewa meninggalkan panggilan Tuhan. 可能你曾经因着失望离开你的呼召， Kalau engkau tetap tidak mau percaya kepada Tuhan, 或者你仍然不愿意相信主， tidak mau menerima panggilan daripada 不 Tuhan. 愿意接受他的 Ketika 呼召。 bertemu dengan Tuhan,
当你与主相见的 Tuhan 时 Yesus 候， katakan, aku telah mengorbankan nyawaku bagimu. 主耶稣会对你说：“我已经为你牺牲了生命， Hari ini kamu kembali kepadaku. 今天你要回来， Apa yang kamu korbankan bagiku? 你为我付出了什么 Bapak, Ibu, Saudara yang？” dikasihi 亲爱的弟 Tuhan. 兄姐妹， Hari ini firman Tuhan diberitakan kepada 今 kita. 天神的话语告诉我们， Menyatakan kasih-Nya kepada kita. 彰显了上帝的爱。 Sesungguhnya Tuhan tidak ada yang mustahil. 其实对主来说没 Dia 有 sanggup 不可能的 memanggil 事 engkau 情， kembali. 但是他呼召我们回 Engkau 来。 yang sekecewa apapun, Tuhan sanggup memanggil engkau kembali. 不管你有什么失望，上帝要你回来， Tuhan mau memulihkan kerohanian. 上帝要回复你的灵命。 Masalahnya adalah, 问题是， maukah engkau dipulihkan? 你是否愿意被回复呢？ Maukah engkau kembali mengasihi Tuhan? 你愿意回来爱主吗？ Maukah engkau kembali melayani Tuhan? 你愿意回来服侍主吗？ Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini, kami boleh melihat bagaimana kasih daripada Tuhan Yesus yang begitu besar bagi murid-muridnya. Sekalipun murid-muridnya pernah menyangkal Tuhan Yesus, pernah tidak taat dan meninggalkan panggilan daripada Tuhan Yesus. Tapi tetap Tuhan Yesus hadir mencari mereka, menemukan mereka, menyediakan sarapan bagi mereka, menolong di tengah-tengah kesulitan mereka, dan menghidangkan makanan pada mereka. Bapa, kami yakin dan percaya, Tuhan Yesus yang sama juga hadir dalam kehidupan kami. Tuhan juga mau memulihkan kerohanian kami. Tuhan Yesus juga sabar menanti kami untuk kembali kepadanya. Dan pada kesempatan sore hari ini kami yakin dan percaya, bukan sebuah kebetulan kami hadir mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia bagi kehidupan kerohanian kami. Saya berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati dan saat ini kita